Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹，我们先祷告。 Bapa Surgawi, kami mohon pada pagi hari ini, 我们在天上的父，我们今早向你祈求， buatlah kami memahami apa yang Kristus sudah perbuat untuk kami. 帮助我们能够去明白主耶稣已经为我们所做的。 Engkau bukan saja mati di atas kayu salib, 你不只是死在十字架上， tetapi di dalam dan melalui kematian-Mu itu, 而是借着你的死， kami orang berdosa boleh dipulihkan. 我们这些罪人可以得到修复。 Bersabdalah kepada kami Tuhan, 主啊，求你对我们说话。 kami rindu firman Tuhan menyapa kami pada pagi ini. 我们渴慕今天早上你的话语说进我们的心里。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. 我们奉主耶稣，我们救赎主的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹，早上好。 Mari kita bersama-sama memperhatikan dua bagian Alkitab Perjanjian Baru. 我们要一起来看新约圣经的两处经文。 Kita melihat yang pertama dari Injil Yohanes Fatsalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. 首先，我们来看约翰福音第19章第30节。 Injil Yohanes Fatsalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. 约翰福音第19章第30节。 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付上帝了。 Bagian yang kedua mari kita perhatikan dari surat 1 Petrus Fatsalnya yang kedua. 第二处的经文是在彼得前书第2章， 1 Petrus Fatsal 2 ayat yang ke-24. 彼得前书第2章24节。 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。 Saudara, tema pemberitaan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, salib pemulihan yang dibayar dengan nyawanya. 今天受难节的主题是以他的生命为代价而复兴。 Saudara, saya percaya saudara tidak asing lagi dengan benda yang ada di tangan saya ini. 相信大家对我手中所拿的这个都很熟悉， Setiap orang di ruangan ini mungkin memilikinya. 很可能在座的每一位都有。 Namun saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di dalam HP yang saudara miliki itu ada satu fitur yang disebut setelan pabrik atau factory reset. 不晓得各位知道吗？在我们每一个人的手机呢，都有这个功能，就是这个工厂的设置。 Ketika saudara mengaktifkan fitur itu, 当我们启动这个设置的话， maka ia akan berfungsi untuk menghapus seluruh data yang ada di HP kita ini. 如果我们启动了这个恢复工厂设置，它就会将我们手机里所有的这个档案都把它清。 Semua aplikasi yang pernah saudara install pada HP ini juga akan dihapus. 我们所有下载的那些流动程式也会被删掉。 Bahkan pengaturan atau setting yang pernah saudara atur kemudian akan dikembalikan pada posisi atau kondisi semula.
甚至我们个人的设定也会完全的被消除，回到原来出产的设置。Saudara, fitur setelan pabrik akan mengembalikan HP kita ini seperti baru keluar dari pabrik. 这个出厂的设置呢，就会将我们这个手机恢复到之前刚刚从工厂出来的那个设定。Kondisinya akan dibawa kembali kepada kondisi seperti pertama kali saudara membelinya. 这个状态就好像我们刚刚买这台手机时候的状态。Saudara, cara ini dianggap efektif untuk membuat HP kita yang lemot, 这个会使我们已经慢了的手机， atau kalau HP saudara memorinya penuh, 或者是我们的这个手机记忆体已经满了， atau kalau terjadi error pada sistem HP saudara, semua itu akan dihapus, dikembalikan lagi pada posisi baru seperti baru kembali. 或者是说我们的手机的一些那个方案已经出问题了，那我们启动这个设置的话呢，它就会让我们的手机回到出厂的那个设置一样。 Bapak Ibu dan saudara-saudara, konsep itu senada dengan makna dari kata restoration. 这个观念跟刚才我们主题中那个恢复的这个字是一样的。 Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah pemulihan. 在印尼文用了 pemulihan 这个字。 Restoration dikatakan is the act of returning something to its original, to its normal or healthy condition. 这个恢复呢，就是使这个事物可以回到它原来的健康的好的状态。 Dalam kamus bahasa Indonesia, saudara-saudara, pemulihan itu dipahami sebagai satu proses atau perbuatan untuk mengembalikan kondisi, fungsi, dan keadaan ke posisi semula. 在印尼文的字典，把这个“恢复”的这个字，把它翻译成把事物把它回到原来好的、健康的这个原点。 Posisi yang normal, posisi yang baik, posisi yang sehat. 一个正常、好的、健康的原点。 Setelah terjadi kerusakan atau penurunan atau gangguan atau bahkan sakit. 就是在如果有这个状况，低落，或者是生病，或者是退化的这个状态之后， Karenanya saudara-saudara, makna pemulihan itu dapat mencakup aspek secara fisik, 所以这个恢复可以用在于这个肉体外在的， sakit kemudian pulih kembali menjadi sehat seperti sedia kala. 就是生病了就可以恢复，好像之前一样健康。 Dapat juga mencakup makna secara kesehatan mental, 也可以包括我们精神的病， bahkan juga bisa menjelaskan situasi pasca bencana. 甚至也可以去描述在灾祸之后的情况。 Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita bicara tema tentang pemulihan. 今天我们要谈到这个恢复的这个主题， Ada pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. 就是基督借着他在十字架上的死，他恢复了。 Dan kita bertanya, apa sebenarnya yang dipulihkan oleh Kristus lewat peristiwa penyalipannya? 耶稣借着他十字架的死，他所恢复的是什么呢？ Saudara, hal pertama, pada salib terjadi pemulihan relasi. 第一，在十字架上，耶稣恢复了我们的关系， Yaitu relasi antara manusia berdosa dengan Allah. 就是我们这些罪人与神的关系。 Saudara, pertama kali ketika Allah menciptakan manusia, 当神起初创造人类的时候， Alkitab mengatakan bahwa ia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. 圣经记载说，神照着他的形象造人，
serupa dan segambar dengan Allah, saudara-saudara, bukan hanya bicara tentang kemiripan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan Allah. 照着神的形象，神照着人他的形象造人的话，不只是谈到说我们的能力、我们的潜力与神一样。 Dalam kemiripan ilahi yang dimiliki oleh manusia, manusia diciptakan sebagai ciptaan yang dapat berkomunikasi dengan Allah. 照着神的形象造人的时候，也赐予我们人类能够与神有关系。 Karena segambar dengan Allah, maka manusia bisa membangun relasi dengan Allah. 因着我们是照着神的形象被创造的，所以我们能够与神建立关系。 Manusia bisa bersekutu dengan Allah penciptanya. 我们能够与神交通，就是那位创造我们的。 Saudara, tidak ada ciptaan lain yang diciptakan sedekat dan seintim itu dalam relasi dengan Sang Pencipta kecuali hanya manusia. 在神的受造，他的创造当中，没有任何一个受造物像人类一样，能够这么的接近与神建立关系。 Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Allah selesai menciptakan manusia, Ia berkata, sungguh amat baik. 所以，当神创造人了之后，他说了甚好。 Allah senang karena ada relasi, ada persekutuan yang akrab, yang dekat, yang intim antara dirinya dengan manusia yang diciptakannya. 神觉得非常的喜悦，因为他所创造的人，他这个人能够与他有这么亲密的关系。 Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan sungguh amat baik, tiba-tiba berubah saat manusia jatuh ke dalam dosa. 但是当神创造好的时候，他说甚好。但是之后，当人类陷入最终的时候，这一切都改变了。 Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 12, ketika Allah menilik bumi, Allah melihat sungguh rusak benar. 在创世纪6章12节，当上帝在看这个世界的时候，他说世界都已经败坏了。 Karena manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. 因为人类在这个世上，我们过着很败坏的生活。 Dan sejak peristiwa kejatuhan itulah maka Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden. 因着这个事件，神将人类赶出伊甸园。 Allah menghalau manusia dan menempatkan beberapa kerup untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 23-24. 在创世纪3章23、24节那边告诉我们，当神把人类赶出伊甸园的时候，他就放了几个基路伯在那边守着生命树。 Sejak saat itulah keterpisahan itu terjadi. 从那个时候开始，人类与神的隔绝就开始了。 Tadinya dalam persekutuan yang akrab dan intim, sekarang terpisah akibat dosa dan kejatuhan manusia. 之前有这么亲密的关系，但是因着人类的罪、人类的堕落，现在跟神是分开的。 Persekutuan yang dekat itu kemudian dikoyakan oleh dosa. 之前亲密的关系被罪完全的撕开。 Sejak itu manusia terhalau jauh dari Allah penciptanya. 从此，人类被赶离、远离他创造的主。 Saudara, inilah yang pertama kali dipulihkan Kristus di atas kayu salib. 这就是基督在十字架上第一个要修复的。 Melalui kematiannya itulah dia membuka jalan, dan bahkan bukan hanya membuka jalan, dia menjadi jalan supaya manusia boleh kembali dalam persekutuan dengan Allah penciptanya. 借着他的死，基督他开了一条路，不只是开了这条路，他自身就是那条道路，使得人可以回到父那里去。 Saya kutip secara singkat beberapa ayat, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. 大家简略的读出几处的经文，在约翰福音14章第6节， Yesus berkata, "Akulah jalan." 耶稣说：“我是道路。”
Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 若不借着我，没有一人能够到父那里去。 Efesus 2 ayat 18. 以弗所书2章18节， Paulus berkata, karena oleh dia kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. 因为他，我们可以到父面前。 Ibrani pasal 10 ayat 19 ayat 20. 希伯来书第10章19到20节， Dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru yaitu dirinya sendiri. 因着耶稣的血，我们得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。 Karena itu saudara-saudara tidak mengherankan di penghujung hidupnya di atas kayu salib. 因此，耶稣在他十字架上生命快接近终点的时候， Yesus berteriak dan menyerukan, sudah selesai. 耶稣大喊着说：“成了。” Karena melalui kematiannya, manusia yang berdosa dan terhilang sekarang kini dapat kembali kepada Allah dan menemukan persekutuan yang dipulihkan dengan Allah sendiri. 因为借着他的死，已经陷入最终、已经迷失的人类，现在可以找到那条路，回到创造他的神那里去。 Pemulihan yang harganya dibayar dengan nyawa Kristus. 这个被修复的关系，是因着耶稣付上十字架的代价。 Saudara, kalau lewat kematiannya Kristus sudah membawa saudara dan saya yang jauh untuk kembali dekat dalam persekutuan dengan Bapa. 如果借着基督的死，耶稣可以把我们这些远离神的人带到能够亲近神的位置。 Yang patut kita renungkan adalah mengapa dalam hidup yang sudah dipulihkan itu, kita masih saja sering ingin pergi menjauh dari Tuhan. 我们现在所要思想的，我们既然已经被修复了，为什么我们在生命当中，我们常常还要远离神？ Saudara dan saya seringkali kita menjadi seperti anak yang hilang di dalam perumpamaan yang dicatat di dalam Alkitab. 我们常常会像圣经里记载的那位流浪者， Kristus lewat kematiannya sudah membawa kita dekat, tetapi kita seringkali ingin pergi untuk mencari kesenangan dan mengejar dunia kita sendiri dan menjauh dari Bapa dan meninggalkannya. 耶稣借着他的死，已经把我们带到可以亲近神的位置，但是我们常常会因着自己想要的、自己想要得到的享受，我们要远离神，我们甚至说我们要离开。 Hari ini ketika kita mengingat kembali peristiwa kematian Kristus yang memulihkan relasi kita dengan Bapa. 今天，当我们一起去思想基督。 他为了我们恢复我们与父神的关系。 Coba periksa seberapa jauh kita sudah pergi meninggalkan Bapa. 我们好好的去省察，我们已经远离父神多远了？ Coba ingat-ingat kembali berapa sering kita meninggalkan Bapa demi untuk mengejar kesenangan hati kita sendiri. 我们试着去想说，我们有多长因着自己想要享受自己的喜爱，我们远离了神。 Yang kedua, saudara-saudara, pada salib terjadi pemulihan. Kalau tadi pemulihan relasi, yang kedua ini adalah pemulihan atas penyakit kita. 第二，在十字架上，如果第一他所修复的是我们的关系，那第二他所要修复的、所要医治的是我们的疾病， Yaitu dosa-dosa yang pernah saudara dan saya perbuat. 这个病就是你我犯过的罪。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejak semula Nabi Yesaya menyebut dosa saudara dan saya yang kita lakukan itu sebagai penyakit.
起初在以赛亚书，他称你我所犯的罪就好像病一样。 Yesaya 53 ayat keempat mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. 在以赛亚书第53章34节第4节那边说，诚然他担当我们忧患。 Dan menurut saya metafora itu metafora yang sangat menarik untuk kita renungkan dan pikirkan. 印尼文把它称为疾病，中文是忧患，这是一个我们可以思想的字。 Dosa saudara-saudara adalah seperti penyakit 我们的罪就好像我们的病一样， yang sejak pertama kali kita terpapar tidak dapat disembuhkan. 我们一患上了，我们无法得医治。 Ketika pertama kali kita terpapar dengan penyakit itu ternyata tidak ada obatnya. 我们第一次患上了这个病，原来没有药可以治， Dan perlahan tetapi pasti akan membuat saudara dan saya yang terpapar oleh penyakit itu satu kali akan mati. 我们一患上了这个病，慢慢的，但是肯定的，我们将会死。 Dosa saudara-saudara adalah seperti penyakit 这个罪就好像病一样， yang seiring dengan berjalannya waktu semakin lama semakin parah. 随着时间，这个病会越来越严重， Bukannya semakin mereda tetapi semakin berbahaya. 不是越来越好，而是越来越危险。 Dalam dunia medis, saudara-saudara, kita mengenal istilah khususnya yang dikenakan kepada penyakit kanker, itu stadium. 在医学界对癌症有这样子的这个对病的制定，就是它是第几期？ Stadium 1, stadium 2, stadium 3, makin parah, makin hebat sekali eskalasinya itu. 第一期、第二期、第三期的这个癌症，这个病状严重性越来越提升。 Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali bagaimana manusia melakukan dosa sejak zaman dulu sampai hari ini. 我们试着去回顾人类从亘古到现在，从开始到现在所犯的这个罪。 Semakin hari manusia semakin berani, semakin sadis, semakin garang di dalam melakukan dosa-dosanya. 人类从一开始犯罪，他们所犯的罪就会越来越残暴、越残忍、越大胆。 Kalau dulu orang membunuh, ya udah membunuh. Tapi hari ini kalau saudara lihat membunuh dengan cara apa? Dipotong-potong, dicincang-cincang, dimasukkan ke dalam karung. Lalu apalah lagi yang dilakukannya. 我们看到过去人类如果杀人杀了就是罢了，但是今天的人类，他们不只是把人杀了，还把人类斩了，把它放在那个布袋里，各种各样杀人的方式。 Bukan makin mereda tetapi makin berbahaya. 所以这个罪不是缓下来，反而越来越危险。 Dosa saudara-saudara adalah seperti penyakit. 罪就好像病一样， Yang walaupun kita idap, tetapi seringkali tidak kita sadari. 我们可能会不自觉， Bahkan hidup bersama penyakit itu saudara-saudara dalam tingkat keparahan tertentu kita tidak lagi merasakannya sebagai penyakit. 我们与病相处了一段时间，甚至我们会没有感觉到这个病的存在。 Papa saya saudara-saudara almarhum meninggal tahun 2000, 26 tahun yang lalu karena komplikasi diabetes. 我的爸爸在去年因着糖尿病去世了。 Dia tahu saudara-saudara bahwa diabetes memang adalah penyakit. 他知道糖尿病是疾病， Tetapi saudara-saudara ketika seorang pengidap diabetes menderita sakit itu, seringkali saudara-saudara dianggap itu adalah bagian yang ya sudah menjadi bagian yang normal dalam hidup saya. 当一个人得了糖尿病之后呢，他因着一段时间跟病的相处，他会觉得病就成为他的一部分， Karenanya nggak lagi jaga makan. 所以会忘记戒口。 Udahlah mau minum apapun ya minum saja.
他想喝什么就喝。 Saudara, dosa pun demikian. 罪也是如此。 Pada tingkat tertentu, saudara-saudara, mungkin pada tingkat awal kita merasakan itu adalah sebagai dosa, tetapi pada tingkat tertentu atau pada level tertentu kita tidak lagi merasakan dosa sebagai dosa. 罪在一开始的时候，我们可能会觉得这是罪，但是罪，我们跟他相处了，到了一个程度的话，我们会觉得罪不再是罪了。 Sudahlah, kalau soal tipu menipu di dalam pekerjaan itu mah biasa. 我们会认为说，在工作上我们稍微说谎，那是很正常的事情。 Sudahlah, kalau hanya melihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat, itu mah biasa, banyak yang melakukannya. 我们看那些不该看的影片，因这很多人也看，我们也觉得说看这个影片没关系的。 Saudara, dalam kondisi terpapar dan mengidap penyakit dosa itulah 在我们患上这个罪的疾病， sebuah kondisi yang tidak mungkin disembuhkan dan membawa saudara dan saya makin lama makin dekat dengan kematian. 这个不能够被医治的这个状态下，让我们一步一步的带我们到死亡。 Kristus datang memulihkan kita yang sakit itu. 基督来医治了我们这些病人。 Surat 1 Petrus mengatakan dia memikul dosa kita. Dia memikul penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 彼得前书那边告诉我们说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。 Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita sembuh. 保罗说，上帝使那无罪的替我们成为罪，叫我们在他里面成为上帝的义。 Itulah sebabnya di penghujung kalimat 1 Petrus 2 yang tadi kita baca. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 所以在刚才我们所读的彼得前书2章24节最后那边告诉我们说，因他受的鞭伤，使我们得了医治。 Tapi betulkah dalam kenyataan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam keseharian kita, saudara sudah sembuh? 但是我们身为神的子女，在我们日常生活中，我们是否已经活出这个得医治的生命？ Betulkah kita tidak lagi hidup dalam penyakit itu? 是否我们已经不活在这个病中？ Dalam kenyataannya harus kita akui dengan jujur, banyak orang Kristen yang masih sakit. 事实上，我们必须承认，有许多的基督徒还在生病中。 Sekalipun Kristus sudah memulihkan kita lewat kematiannya, tetapi kita masih tetap sakit. 虽然耶稣借着他的死已经修复了我们，已经医治了我们，我们仍然还在生病。 Bagaimana dengan saudara? 我们又如何？ Kristus sudah memulihkan dan menyembuhkan Anda. 基督已经医治了你我。 Apakah saudara berani berkata, saya sudah sembuh? 你是否可以讲说，我已经得医治了？ Atau saudara terpaksa mengatakan dengan nada yang kecil sambil tertunduk malu, saya masih sakit. 或许我们还是很羞愧，低着头的说：“我还在生病。” Yang ketiga, pada salib terjadi pemulihan atas orientasi dan arah hidup kita. 在十字架上，神所要修复的是我们生命的目标。 Untuk apa atau untuk siapa kita hidup, itu yang dipulihkan oleh Kristus. 我们为什么？我们为谁而活？这是基督要修复我们的。 Saudara, menarik ketika kita membaca di dalam Alkitab, Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di kota Roma, dia berkata, dulu kamu adalah hamba dosa.
保罗在他写给罗马教会那边的信说：过去你是罪的奴仆。 Kalau dikatakan hamba dosa, artinya dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita hidup dalam ketaatan kepada dosa. 这个罪的奴仆所指的是，在我们还没有被基督修复救赎之前，我们是服从在罪的权势之下的。 Saudara dan saya tidak bisa hidup kalau tidak melakukan atau memuaskan keinginan daging yang berdosa. Itu dulu. 过去我们可能如果没有犯罪，如果没有满足我们肉身的这个欲望的话，我们就觉得不能活。 Dalam kejatuhan itu kita bukan hamba kebenaran. 在我们的堕落当中，我们不是义的奴仆。 Artinya saudara-saudara kita tidak mampu hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. 意思是说，我们无法顺服真理， Kita gagal untuk hidup benar. 我们无法活出真理， Kita tidak mampu untuk berpikir yang benar. 我们无法想真理的事。 Apa yang kita inginkan bukanlah menginginkan yang benar. 我们所想要的不是合乎真理， Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat bukan yang benar. 我们所看、所想、所说、所做的都不正。 Arah dan orientasi hidup kita dulu sebelum kita di dalam Kristus selalu kepada dosa semata. 我们过去在基督之外的时候，我们的方向、我们的目标都是罪。 Tetapi lihat apa yang dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 但是彼得在他的彼得前书第2章24节那边告诉我们， Di dalam dan melalui kematian Kristus dia memulihkan kondisi kita itu. 在主里他修复了我们的关系。 Kristus memampukan saudara dan saya punya orientasi dan arah hidup yang baru. 基督使我们有一个新的、一个正确的方向。 Coba dengarkan kembali ayat ini akan saya bacakan. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dimampukan untuk hidup untuk kebenaran. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上时，就得以在义上活。 Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya mengalami apa yang dikatakan factory reset. 就是在借着主耶稣在木头上挂在木头上担当了我们的罪的话，我们就经历了这个工厂设置。 Kita tidak lagi hidup untuk dosa, kita mati terhadap dosa. 我们不再活在罪中，我们是在罪中死了的人。 Sebaliknya saudara-saudara kita hidup untuk kebenaran. 活过来，反过来，我们是在义中活。 Dan menjadi pertanyaan untuk kita renungkan di hari Jumat Agung ini. 在这个受难节，我们接着要思想的， Jika Kristus telah memulihkan arah hidup kita, 如果基督已经恢复了我们生命的方向， coba periksa kemana orientasi atau arah hidup saudara hari ini. 我们省察自己，我们现今我们生命的方向是什么？ Masihkah kita hidup untuk dosa? 我们是否还为罪而活？ Masihkah kita nggak bisa bilang enggak terhadap dosa? 我们是否还是对罪不能说不？ Masihkah ada dosa-dosa favorit yang susah kita lepaskan? 是否在我们里面还抓住一个我们觉得享受的罪？ Dan berulang-ulang kali mungkin kita gagal untuk hidup untuk kebenaran. 我们多少次因着这个罪，我们不能够好好为义而活。 Saudara, itulah yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. 这就是基督在十字架上所做的， Dia memulihkan relasi, 他恢复了我们的关系， dia memulihkan penyakit kita.
他医治了我们的病， Dia membelokkan lagi arah dan orientasi hidup kita seperti semula. 他把我们生命的方向回到起初的设置。 Epilog dari khotbah ini. 这个讲到的最后， Kenapa harus salib? 为什么必须十字架？ Kenapa Allah tega dan rela menyerahkan anaknya sendiri untuk proyek pemulihan ini? 为什么神他这么忍心，就让自己的儿子来去执行这样子的任务？ Dua hal jawabannya. 答案有二。 Hal yang pertama, itu menunjukkan bahwa betapa seriusnya kerusakan atau penyakit yang dialami oleh manusia. 第一是因着罪是这么的严重，并且人类在这个罪中如此的堕落。 Artinya pemulihan tidak akan bisa terjadi kalau bukan dengan jalan salib. 意思是说，这个因着罪，这个要修复的方法，只有能够借着十字架， Tingkat kerusakannya itu sudah terlalu parah. 因为这个被破坏的程度非常的严重， Nggak ada cara lain. 没有别的方法， Kecuali Allah menyerahkan anaknya sendiri untuk bisa memulihkan kondisi saudara dan saya. Betapa seriusnya kondisi kita itu. 除了神将他自己的孩子来做这个修复的工作，不然我们这么严重的状况是没办法被修复的。 Yang kedua, kenapa harus salib? 第二，为什么是十字架？ Kenapa pemulihan itu terjadi hanya di dalam dan melalui salib Kristus? 为什么这个修复的工作只能够是在十字架里，也唯有借着十字架？ Saudara itu mau menunjukkan betapa seriusnya kasih Allah kepada manusia. 这也显示出神对人类这么认真的爱。 Roma 8 ayat 32 berkata, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita demi kesembuhan dan pemulihan kita. 在罗马书8章32节那边说，上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。 Mari hari ini kita bersyukur. 让我们今天我们一起来感恩， Bersyukur untuk karya pemulihan yang dikerjakan Kristus di dalam dan melalui salibnya. 我们要感谢基督在十字架上，借着十字架他所做的这些。 Restored at the cost of his life. Pemulihan yang dibayar dengan nyawanya. 就是以他的生命为代价而成就的修复。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. 主啊，我们感谢你，今天早上我们可以思想这段你的真理。 Engkau membawa kami yang rusak, yang bobrok, yang hancur ini untuk bisa dipulihkan pada kondisi seperti sedia kala. 主啊，你使我们这些堕落败坏的人，可以将我们带到原来你创造的美好的地步。 Relasi yang bobrok dengan Allah Engkau sudah pulihkan dan buka jalan sehingga kami boleh datang kepada Allah. 与神被破坏的关系被修复，把我们可以带到父神的面前。 Penyakit yang kami derita, yang kami tanggung, yang membawa kematian untuk kami, Tuhan juga sudah sembuhkan. 我们因着罪，我们得的疾病带我们到死亡的，现在神已经医治了。 Bahkan arah hidup kami yang sudah dibelokkan karena kejatuhan kami ke dalam dosa, Tuhan membawa kami kepada arah yang benar. 我们的生命因着罪，我们的方向已经被歪去了，但是神再一次把我们带到正确的方向。 Terima kasih untuk pemulihan yang dibayar dengan nyawa-Mu.
主啊，我们谢谢你，因着你愿意付上生命的代价，你成就了这个救赎的工作。 Tolonglah kami Tuhan supaya kami belajar untuk menghargai karya pemulihan yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. 主啊，求你帮助我们，让我们真是能够珍惜你在十字架上所为我们成就的。 Kami yang seringkali pergi jauh meninggalkan Tuhan, bawalah kami mendekat dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. 主啊，如果我们已经远离了，求你把我们带到与你亲密的交通关系中。 Kami yang sudah sembuh, yang sudah pulih, jangan biarkan kami hidup seperti orang sakit. 我们已经被医治，我们康复了，求你帮助我们，不要再活在好像生病的人一样。 Kami yang sudah bukan lagi menjadi hamba dosa, buatlah kami betul-betul bisa berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya untuk kebenaran. 你已经使我们脱离了罪的奴仆，让我们不再对罪服从在罪的权势之下，而是我们能够活在真理中。 Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu bagi kami semua. 主啊，我们为着你的作为，为我们所做的一切感谢你。 Biarlah kiranya firman Tuhan ini bukan hanya untuk kami dengar dan renungkan, 主啊，巴不得今天的话语，我们不只是听去思想， sungguh boleh kami lakukan di dalam hidup kami. 而是我们在生活中可以把它行出来的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。